Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah binti Zahari, memegang nombor metrik 292446. Saya merupakan ketua kumpulan ini dan saya akan menerangkan mengenai konsep yang berkaitan dengan isu tekanan rakan sebaya dan isu percintaan di kalangan pelajar UUM. Kami memilih tajuk isu tekanan rakan sebaya kerana majoriti pelajar sering menghadapi tekanan daripada rakan mereka untuk berkelakuan, berpakaian atau bertindak mengikut norma sosial kumpulan mereka. Ini adalah perkara biasa di kalangan pelajar. Bagi isu percintaan pula, kami memilih tajuk kajian ini kerana hubungan percintaan dan interpersonal memainkan peranan yang besar dalam perkembangan emosi dan sosial remaja. Pelajar mungkin berasa tertekan untuk mencari pasangan atau mempunyai hubungan yang dianggap biasa oleh rakan sebaya. Kedua-dua isu ini amat relevan dengan kehidupan seharian pelajar. Memahami dan mengawal tekanan rakan sebaya serta mengurus perhubungan romantik boleh memberi kesan positif kepada perkembangan mereka. Memilih isu ini boleh menggalakkan perbualan dan persefahaman terbuka di kalangan pelajar. Pendidikan tentang cara mengurus tekanan dan perhubungan yang sihat boleh membantu mereka berkembang secara positif. Adalah penting untuk diingat bahawa setiap pelajar mempunyai pengalaman yang unik dan isu ini mungkin tidak relevan atau mempunyai tahap kepentingan yang berbeza untuk setiap individu. Walau bagaimanapun, pemahaman dan kesedaran tentang isu-isu ini dapat membantu mewujudkan persekitaran yang lebih baik dalam kalangan pelajar. Selain itu, sosiologi memberikan perspektif tentang bagaimana isu-isu ini mempengaruhi struktur masyarakat secara keseluruhannya. Contohnya, tekanan rakan sebaya dan isu percintaan boleh mewujudkan norma yang berlaku dalam masyarakat remaja. Sosiologi mengajar kita bahawa norma-norma ini bukan sahaja mencerminkan nilai individu, tetapi juga mewujudkan asas untuk integriti sosial dan kestabilan struktur masyarakat. Melalui refleksi tentang isu tekanan rakan sebaya dan isu percintaan ini, pelajar boleh mendapatkan pandangan yang mendalam tentang diri mereka dan dunia di sekeliling mereka. Pengalaman ini boleh membantu mereka berkembang menjadi individu yang lebih matang, simpati dan mampu mengatasi cabaran hidup. Amatan terhadap kedua-dua isu ini juga menunjukkan peningkatan kesedaran tentang isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Penggunaan media sosial yang berlebihan dan tekanan yang dikenakan oleh rakan sebaya dan isu percintaan boleh memberi kesan kepada kesejahteraan mental pelajar. Pengetahuan baru ini membawa kepada keperluan pendekatan holistik dalam pembangunan belia, memfokuskan kepada aspek kesihatan mental bersama-sama aspek sosial dan emosi yang lain. Selain itu, pengamatan juga mendedahkan bahawa pendekatan pendidikan terhadap kesihatan emosi dan perhubungan sosial menjadi semakin relevan. Pelajar memerlukan pengetahuan dan kemahiran untuk menangani tekanan rakan sebaya dan menguruskan hubungan percintaan secara sihat. Oleh itu, pendidikan kesihatan mental dan emosi perlu dipertingkatkan sebagai sebahagian daripada core curriculum bagi memastikan pelajar memperolehi pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk menghadapi cabaran ini. Melalui refleksi ini, saya menyedari bahawa tekanan ini bukan sahaja negatif tetapi juga boleh menjadi pemacu pertumbuhan. Remaja cenderung menilai diri mereka melalui kacamata rakan sebaya dan sering berusaha untuk memenuhi jangkaan yang ditetapkan oleh kumpulan mereka. Walau bagaimanapun, terdapat satu pandangan yang perlu difahami. Penjajaran dengan nilai peribadi dan identiti tidak boleh hilang dalam usaha untuk memenuhi standard sosial. Ada kuasa besar dalam menerima diri dan tidak terlalu terbeban dengan pandangan rakan sebaya. Saya juga sedar bahawa hubungan percintaan membawa risiko, termasuk risiko kekecewaan dan kehilangan. Walau bagaimanapun, pengalaman ini merupakan satu bentuk pembelajaran yang tidak ternilai, membantu mereka membina kemahiran emosi dan interpersonal yang akan melengkapkan mereka sepanjang hayat mereka. Perspektif sosiologi boleh membantu mengenapasi perubahan dan trend sosial yang mempengaruhi corak hubungan romantis dalam masyarakat dengan melihat bagaimana perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan budaya memainkan peranan dalam mengubah pandangan dan tingkah laku berkenaan percintaan. Kita boleh mereka bentuk pendekatan yang lebih mendalam untuk menangani isu yang timbul. Secara keseluruhannya, perspektif sosiologi membawa kelebihan yang ketara dalam memahami dan mengendalikan isu tekanan rakan sebaya dan isu percintaan. Dengan menganalisis interaksi sosial, struktur sosial dan makna sosial, sosiologi membuka pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana isu-isu ini saling berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan individu. Assalamualaikum, saya Nur Fadilah binti Zahari, memegang kad metrik 292665. Hari ini saya akan memberi refleksi tentang isu yang telah dipilih. Refleksi ini telah memberikan kesedaran tentang kelebihan yang wujud dalam isu yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Melalui tugasan ini, saya telah banyak memperoleh banyak pengalaman, terutamanya pengalaman dalam bekerjasama semasa menyiapkan tugasan ini. Saya telah
menerangkan refleksi saya terhadap isu percintaan dalam kalangan pelajar UUM. Pada pendapat saya, isu percintaan dalam institusi pengajian adalah perkara yang biasa dan menjadi topik yang menarik bagi saya kerana setiap remaja lebih cenderung untuk menjalinkan hubungan kerana individu ini mempunyai hak untuk mengenali dengan sesiapa sahaja. Dari segi tekanan rakan sebaya pula, mereka mudah terpengaruh dengan perubahan gaya hidup di universiti. Misalnya, apabila mereka melihat rakan mereka sendiri mempunyai hubungan dengan pasangannya, sudah tentu mereka mula mempunyai keinginan untuk berpasangan juga. Dari perspektif sosiologi pula, isu cinta sering dilihat sebagai sebahagian daripada interaksi sosial dan struktur masyarakat. Hubungan romantik boleh difahami melalui konsep budaya, nilai budaya dan pembinaan sosial cinta dan perhubungan. Hubungan antara isu percintaan sosial dengan isu tekanan rakan sebaya ini dapat dilihat melalui interaksi yang kompleks antara dua kehidupan sosial ini. Dalam konteks perhubungan romantis, tekanan rakan sebaya mungkin timbul melalui pengaruh rakan sebaya terhadap pandangan tentang hubungan atau melalui jangkaan sosial pasangan. Refleksi tentang hubungan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami peranan tekanan rakan sebaya yang mempengaruhi isu percintaan. Kesedaran tentang jangka sosial dan mempunyai untuk membuat keputusan, nilai dan keperluan peribadi adalah penting. Komunikasi terbuka dan jujur dan dengan rakan kongsi akan membolehkan membantu mengelakkan tekanan yang tidak perlu dalam hubungan percintaan. Pada zaman sekarang, masalah percintaan menjadi isu yang sangat sensitif dan memberi impak. Dari timbulnya isu percintaan akan menyebabkan kerosakan dalam tekanan rakan sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nohaiza binti Uthman Ali, memegang nombor Mercik 292754. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan refleksi berdasarkan perspektif sosiologi dan isu berkaitan dengan tugasan yang telah dilakukan. Melalui pemerhatian dan refleksi tentang perspektif sosiologi, saya menyadari bahawa sosiologi bukan sahaja menyiasat interaksi manusia, tetapi juga meneroka struktur dan corak dalam masyarakat yang membentuk kehidupan kita. Dengan menggunakan sosiologi, saya boleh meneliti dinamik sosial, norma dan nilai yang membentuk pandangan dan tingkah laku individu dalam masyarakat. Perspektif sosiologi membuka ruang untuk saya memahami kerumitan hubungan antara individu dan masyarakat. Ini membantu saya untuk melihat bagaimana faktor sosial seperti kelas, cantina, etnik dan kuasa mempengaruhi pengalaman hidup setiap individu. Seterusnya berkaitan kelemahan. Dalam isu percintaan, perspektif sosiologi mendedahkan kelemahan terutamanya dalam menangani perubahan norma sosial yang mungkin terlalu mengikat. Norma tradisional mengenai hubungan percintaan mungkin menghalang kebebasan individu untuk meneruskan hubungan yang berbeza daripada norma arus perdana. Ini menimbulkan ketegangan dalam kalangan pelajar, terutamanya apabila pelajar berusaha untuk mengejar kebahagiaan peribadi mereka, tetapi bertentangan dengan norma sosial yang telah ditetapkan. Manakala dalam konteks tekanan rakan sebaya, kelebihannya terletak pada penekanan yang berlebihan terhadap norma sosial dan cangkaan kolektif. Rakan sebaya sering mempengaruhi tingkah laku individu untuk menyelaraskan dengan norma sosial tertentu tanpa mengambil kira keunikan atau perbezaan individu dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Oleh itu, tekanan rakan sebaya cenderung untuk mewujudkan kehomogenan dalam tingkah laku individu, mengabaikan kepelbagaian sosial yang sebenarnya merupakan penting dalam masyarakat. Kelemahan ini menunjukkan keperluan untuk menyesuaikan dan memikirkan semula norma sosial untuk mencerminkan kepelbagaian dalam masyarakat moden. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Damia binti Abdul Latif, nombor Metrik 292399. Hari ini saya akan bentangkan berkaitan refleksi dan kelemahan berkaitan isu.
Refleksi yang saya perolehi hasil daripada isu tekanan rakan sebaya dan isu percintaan dalam kalangan pelajar ialah saya sedar bahawa rakan sebaya boleh mempengaruhi keputusan dalam hidup saya seperti pekerjaan atau pendidikan. Oleh itu, saya belajar untuk terus fokus pada matlamat saya sendiri dan membuat keputusan berdasarkan nilai dan kepentingan diri saya serta memastikan bukan hanya untuk memenuhi jangkaan orang lain. Selain itu, isu percintaan dalam kalangan pelajar sering menyebabkan berlakunya tekanan emosi yang serius. Jadi, saya telah belajar untuk mengambil masa untuk diri saya, menilai perasaan saya dengan bijak dan membuat keputusan yang terbaik untuk diri saya sebelum membuat keputusan. Kelemahan dari perspektif sosiologi pula ialah kurangnya perhatian terhadap aspek emosi dan psikologi dalam memahami isu tekanan rakan sebaya dan isu percintaan dalam kalangan pelajar. Walaupun sosiologi mengakui bahawa faktor emosi dan psikologi mempengaruhi tingkah laku individu, tumpuan utamanya selalunya pada struktur sosial, institusi dan norma yang mempengaruhi individu. Dalam isu tekanan rakan sebaya dan isu percintaan dalam kalangan pelajar, kelemahan ini mungkin terlepas pandang pengaruh utama emosi dan psikologi dalam cara mereka bertindak balas terhadap tekanan dan menangani masalah percintaan tersebut. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izani Yusuf binti Hashimi dan nombor matrik saya ialah 292909. Bagi pengalaman saya menerusi kedua-dua kajian ini adalah saya dapat menimba ilmu baru mengenai pengaruh rakan sebaya yang kadang ada beri impak yang baik dan impak yang negatif juga kepada kehidupan kita. Yang kedua, pengalaman yang seterusnya adalah berkaitan dengan bercinta semasa belajar. Tidak semestinya bercinta semasa belajar tidak semestinya mempunyai yang baik-baik saja, tapi ada juga keburukannya. Apabila kita belajar, kita bercinta semasa belajar, kita dapat menjejaskan pelajaran kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.